Maaf ya, malam ni saya nak beralih perhatian kerana saya nak bercakap tentang media digital, social media, dan saya perlu hantarkan Twitter ini. Kerana ia penting, malam ini kita bercakap tentang keadaan yang digital dan keadaan yang global, dan pada masa yang sama ia membawa tindakan sejagat. Sebenarnya saya akan bercakap tentang Social Media Good Summit, dan dalam perkara yang begitu penting ini adalah kalau selama ini anda juga akan selalu berjumpa dengan media sosial di Twitter, Facebook yang kadang-kadang bercakap tentang siapa makan apa warna baju dia hari ini, tetapi kita yakin bahawa elemen media sosial dan digital ini juga boleh menyelesaikan masalah dunia seperti kemiskinan, kebuluran dan sebagainya. Dan dalam konteks itu, beberapa pertubuhan terkemuka dunia termasuklah PBB dan juga UNDP, contohnya agensi mereka, Belinda and Bill Gates Foundation, yayasan seperti itu, telah pun bersama-sama menggembeling tenaga untuk menyaksikan sidang kemuncak ini, di mana pengguna-pengguna media sosial, pemikir-pemikir, teknokrat dan sebagainya dihubungkan dengan media sosial, melakukan perbualan yang terbesar di dunia untuk bercakap tentang masalah masyarakat. Dan oleh itu baru saya nak cakap Assalamualaikum, selamat malam, kerana saya sebenarnya bersama dengan saudara Azli Paat, pakar teknologi dan juga media sosial. Beliau ada banyak topi yang beliau pakai, dan malam ini saya nak keluarkan topi beliau sebagai Presiden Yayasan Media Sosial. Baru mula, saya tak jumpa Azli sekejap ke, dia dah buat benda baru. Dan di talian nanti kita akan bersama dengan saudara Norizan Sharif. So, selalulah Norizan Sharif ni memberikan komen di Twitter dan Facebook. Tapi sebelum itu, mungkin yang tidak arif tentang Social Good Summit ini, itu tidak mengapa, ia berlaku September 22-24 semalam, tetapi ia hanya pencetus kepada perbualan yang diharapkan akan berterusan. Dan saya bagi contoh seperti Duta Amerika Susan Rice ke PBB. Beliau yang terbabit dalam sidang kemuncak kali ini bercerita bagaimana mulanya beliau skeptikal dengan penggunaan Twitter, Facebook dan sebagainya, tetapi kini setiap hari beliau akan menggunakan Twitter, Facebook dan juga YouTube dalam kerja dan tugasan diplomasi beliau. Bukan saja dalam tugasan rutin, tetapi juga dalam menyelesaikan bagi beliau masalah besar seperti Libya sebelum ditumbangkan Gaddafi dan sebagainya. Dalam konteks itu saya ingin pergi ke Azli sekarang, dan era baru mobilisasi ni Azli, kalau kita lihat ramai yang semakin menganjak perkara-perkara yang dulunya berlaku di luar arena digital ke dalam arena digital. Dan dulu orang tak terfikir bahawa seorang duta tugas utamanya adalah guna media sosial dalam tugasan harian. Tetapi seperti saya cakapkan tadi, Susan Rice telah buat. Tapi mungkin aspek yang kita perlu tinjau daripada mobilisasi sejagat ini adalah ia bukan saja berguna untuk soal remeh-temeh harian, tetapi ia boleh menyelesaikan masalah-masalah sebenar masyarakat. Bagaimana Azli melihatnya dalam konteks global? Kerana mungkin di Malaysia kita tidak begitu terdedah kepada penggunaannya sedemikian. Kita kerap bercakap tentang gambar ini, foto ini, komen ini, tetapi menggunakannya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan misalnya, itu mungkin tak ramai yang melihatnya seperti itu. Pandangan Azli? Tepat sekali. Kalau kita rujuk kembalilah kepada seminar Social Good ni, kita lihat di situ sebenarnya dia macam juga seminar-seminar ataupun convention yang lain, cuma ada elemen media sosial di situ, ya. Kalau kita lihat kembali pun dia punya speaker dia macam daripada Bangladesh, Grameen Bank, itu sebenarnya mereka telah pun menggunakan platform yang lain sebelum ini untuk mereka berbincang, ya. Cuma pada kali ini, iaitu kali kedua ni, ialah dimasukkan elemen media sosial. Di mana apabila dimasukkan elemen media sosial, perbincangan itu bukan hanya untuk mereka yang hadir saja, ya, dan bukan hanya untuk mereka yang mengaksesnya saja, tetapi perbincangannya untuk semua. Ya, dan dulu kalau kita nak tanyakan soalan, kita perlu berada di sana. Ya, sekarang dengan adanya media sosial kita tak perlu. Ya, dan pada masa yang sama juga dulu, kalau katakanlah camp berminat berkenaan dengan social good, saya berminat, hanya camp saja yang tahu, saya yang tahu. Tapi sebenarnya ada mungkin 2 atau 3 ribu lagi rakan-rakan camp yang mungkin tak tahu. Kalau dahulu tanpa media sosial,
mereka tak akan Tak tahu pun. akan tahu, ya. Tapi sekarang ni disebabkan kita like kan media sosial tersebut, secara automatik ada 2,000 yang tahu. Dan 2,000 tu ada 2,000 rakan lain yang tahu. Jadi pada mereka yang dulu hanya mengharapkan media seperti media perdana, TV, radio ataupun surat khabar saja, tapi kini mereka tahu bukan sebabkan oleh media perdana, tapi oleh media sosial itu sendiri. Dan kesan virus itu macam juga penyakit berjangkit. Maka kelebihan media sosial adalah ia akan hidup dan bergerak dan menular dan berganda orang yang terbabit itu, kerana perbualan itu akan mungkin tidak berlaku dalam konteks bagaimana ia dirakamkan, tapi boleh dipecahkan lagi dan diubah suai dan ditambah nilai dan ia bergerak merata-rata tempat. Sebenarnya sebelum ini pun kalau kita lihat perkembangan ni bermula sejak 25 tahun dahulu. Kenapa agaknya ianya evolve ya? Ini sebenarnya teknologi ni satu ialah memudahkan manusia berkomunikasi. Kalau kita lihat 25 tahun dulu, di mana pada masa dulu pun sukar nak berkomunikasi sebab hanya cetak. Jadi nak cetak tu, proses cetak kan susah. Jadi teknologi membantu dengan memperkenalkan pada masa itu desktop publishing. Jadi letus ledakkan maklumat pada masa itu ialah desktop publishing. Kemudian bahan cetak ni sukar untuk kita menerangkan. Keluar video editing. Dan kemudian keluar masa itu laman web dan seterusnya. Jadi cuma pada masa itu semuanya satu hala. Jadi sekarang ini dah pelbagai hala dan mungkin tak tentu hala juga. Jadi masing-masing sekarang ini dengan adanya akaun media sosial, mereka sebenarnya ada elemen untuk membuat hebahan. Siapa saja yang ada akaun boleh membuat hebahan. Sebab apa? Mungkin follower dia tak ramai, tapi kalau ada seorang tu follower dia ramai, secara automatik apa yang kita nak cakap tu akan disebarkan secara terus. Jadi itu perbezaan antara media sosial dengan laman web sahaja yang tak ada komponen media sosial ataupun blog yang tak ada media sosial di situ. Dan kalau kita lihat sekarang ni pun masyarakat sekarang ni baru nak belajar. Kalau dulu kita mungkin dulu buta huruf. Kemudian ada buta IT, kemudian rabun IT. Sekarang ada yang rabun media sosial. Di mana rabun media sosial ni kalau kita lihat baru-baru ini pun kita kata kenapa agaknya dia tweet begitu. Dia tak fikir ke yang ini akan dengan sebabkan oleh 160 huruf tadi itu akan menyebabkan masyarakat berbincangkan dengan perkara itu. Jadi itu yang kita namakan sekarang ni masih rabun media sosial lagi. Jadi media sosial ni sebenarnya bukan macam juga SMS. Dia tidak ada kelas untuk belajar. Jadi apabila seorang tu menggunakan Twitter, lagi banyak kali dia tweet, lagi pakar dia dalam bahagian media sosial tersebut. Dia macam naik basikal dengan banyak pokok lah. Tepat sekali. Kena buat sendiri. Saya perlu pergi rehat yang pertama. Dan saya ingin habiskan segmen ini dengan kata-kata Susan Rice yang mengatakan bahawa more importantly, she says, it's a resource for her and her colleagues to quote-unquote distill our message down to its essence. Dalam bahasa Malaysia mudahnya atau bahasa Melayu mudahnya adalah maksud yang kadang-kadang dalam satu pembentangan itu berjela-jela kertasnya, kini boleh dimasukkan dalam 160 karakter itu dan maksudnya itu sampai, intipatinya itu. Dan itu kelebihan yang dilihat oleh orang seperti Duta Susan Rice. Tetapi yang saya nak masuk lepas rehat ini adalah, adakah hanya cara lama dibawa dalam bentuk sistem maklumat baru? Bagaimana tentang sistem baru ini mewujudkan cara-cara baru? Kalau dulu kita dah ada pertalian di luar dan kita masukkan di dalam supaya mendekatkan dan kemudian kita berjumpa secara maya. Tetapi mungkin kita tidak pernah berjumpa. Kita hanya bertukar pandangan di Twitter dan lepas itu kita mahu berjumpa di luar dan kita tweet up. Jadi itu saya nak bincang asli lepas ini, bagaimana media digital, media sosial menggerakkan cara hidup baru dalam kehidupan masyarakat. Itu dibincangkan selepas ini. Perbualan terbesar dunia
diskusi terbesar dunia sudah pun berlangsung selama 3 hari daripada September 22 ke 24. Ini kerana melalui jaringan media sosial dan digital ditambah dengan pancaran isyarat ke satelit dan kembali ke bumi. Seluruh dunia telah dihubungkan daripada New York pergi ke Nairobi, pergi ke Mogadishu, ke Beijing dan sebagainya. Maka perbualan tentang mobilisasi sebenarnya kesepakatan dunia dalam menyelesaikan isu-isu sosial seperti yang orang putih kata social good, tapi kita lihatnya sebagai kebaikan sosial. Dan di mana kita dalam pendekatan seperti ini, kerana jika ini caranya di kurun ke-21 dan dalam era komunikasi tanpa sepadan dan maklumat ini, di mana letaknya kita, kerana kita bukanlah pengeluar hardware ataupun perkakasan dan peralatan, dan kita bukan juga antara yang terpenting dan paling berpengaruh dalam perisian ataupun software dan juga aplikasi dan ataupun application. Jadi bagaimana Azli melihatnya, kerana kalau kita hanya menjadi penerima dan pengguna, maka sukar untuk kita cuba meletakkan unsur kita sama ada budaya, pemikiran dan sebagainya. Dan bagaimana dengan hanya sebagai pengguna itu, kita akan boleh cuba memasukkan cara kita. Dan nanti saya akan pergi ke Nurizan Sharif yang sedang mendengar di talian tu. Tapi sebelum itu mungkin pandangan Azli, kerana Azli telah lama bercakap tentang teknologi, ICT dan bagaimana kita aplikasikan cara kita. Apa yang saya lihat dalam teknologi media sosial ini dan juga dalam teknologi online ni ya, mungkin kalau katakan kita nak menghasilkan hardware kita sendiri, ya, kita ada latar belakang untuk hardware tersebut, ya, dan mungkin untuk menghasilkan inovasi kita sendiri, mungkin mengambil masa, ya. Tapi yang saya lihat di sini sekarang ni, kita mungkin boleh menghasilkan kandungan. Okay. Kandungan yang boleh diguna pakai. Jadi kalau dahulu, mungkin bila animasi dulu sang kancil saja. Yeah. Tapi sekarang ni tiba-tiba sekarang ini banyak, ya, seafood, upin ipin, semua tu yang boleh diguna pakai dan boleh dijual dalam segi kandungan. Okay. Begitu juga dengan artis. Dulu kalau artis tersebut memang sukalah mereka nak berjaya. Tapi sekarang ini macam Yuna disebabkan oleh YouTube dan Sheila Hamzah juga boleh berjaya. Terus. Ya, jadi mungkin kita perlukan fokus dalam bahagian tersebut, ya. Dan pada masa yang sama kita perlu juga nurture inovasi ini. Sebab ramai yang hanya nampak inovasi ini ataupun kejayaan ni bila satu inovasi itu telah berjaya. Ya. Ya. Tapi kita perlu lihat sekarang ini ialah dalam bidang incubation dia. Mungkin di Malaysia ni sukar kalau ada satu idea, idea nak realisasikan. Ya, sebab saya dah melalui peringkat tersebut berkali-kali. Ya, jadi kita perlu permudahkan inovasi ini tanpa mengaitkan inovasi dengan keuntungan. Apabila kita mula mengaitkan dengan keuntungan, inovasi itu akan padam dan lenyap. Okey, saudara Nurizan Sharif di talian kan? Ya, saya. Okey, boleh terus saja masuk, dan saya nak terus kerana Azli tadi bercakap tentang rabun media sosial, dan jika kita bercakap tentang social good dan ataupun kebaikan sosial dan faedah untuk masyarakat ini, maka kita tidak dapat pisahkannya daripada jurang yang ada di antara kandungan digital, era digital, aplikasi digital, perkakasan digital dengan mereka yang tidak ada akses kepahaman. Kalaupun ada akses tidak masuk ke dalam arena ini, bagaimana saudara Nurizan melihatnya? Kerana kalau kita nak bercakap bahawa ekosistem itu perlu berubah di Malaysia ni, bagaimana kita nak menggerakkannya? Nah, tadi saya dalam pengenalan tadi saudara Kamaru sebutkan soal bagaimana New York, Nairobi, Beijing, ya. Saya rasa saudara Kamaru terlupa untuk menyebut Nangakua, ya, ini Nanga Penyarai, ini semua adalah merupakan kawasan-kawasan pedalaman di Sarawak, ya. Yang saya baru balik daripada Sarawak, baru sampai di KLIA sebentar tadi, selepas pergi kawasan pedalaman ini, dan saya dapat melihat bahawa walaupun tempat-tempat begini macam Tatau dan sebagainya ini agak pedalaman dan jauh daripada masyarakat, ya, jauh daripada bandar, ya, sebenarnya mereka juga mendapat akses kepada ICT ini disebabkan inisiatif yang kerajaan lakukan. Saya fikir kita harus berlaku adil, sementara kita katakan bahawa masih lagi berlaku jurang, tetapi saya fikir jurang itu sudah semakin rapat. Dan semakin ramai hari ini orang sudah mendapat akses kepada jurang itu, dan sebab itu saya fikir isu yang
mendepani kita, sementara saya bersetuju dengan Saudara Azli sebutkan tadi, saya mengatakan bahawa isu yang mendepani kita ialah apa yang kita sebut sebagai e-sovereignty ataupun e-kedaulatan itu sendiri. Ini bukan topik yang baru, sudah menjadi satu topik yang lama, di mana orang sekarang sudah merasakan bahawa mereka bukan lagi merupakan, walaupun saya tidur di rumah panjang di Penyarai sebagai contoh, saya bercakap dengan tuan rumah, tetapi sebenarnya isu-isu yang saya bicarakan dengan tuan rumah dengan penduduk rumah panjang itu, sebenarnya itu juga yang dibahaskan di Kuala Lumpur, itu juga yang dibahaskan di Shah Alam, kerana mereka juga mendapat akses sama ada melalui Astro Awani ataupun internet itu sendiri. So saya melihat bahawa dia satu keadaan, kita berhadapan dengan satu cabaran yang baru. Kalau kita bercakap soal konten, kalau kita bercakap soal kandungan, kalau kita bercakap soal apa yang ada dalam media itu sendiri, cabarannya ialah bagaimana nak menentukan bahawa kedaulatan sesebuah negara itu, kedaulatan sesebuah masyarakat itu tidak terhakis disebabkan oleh berlaku pertembungan di antara nilai-nilai sejagat dan juga nilai-nilai tempatan itu sendiri. Saya fikir ini cabarannya. Sebab itu saya melihat dalam arus, kerana kita melihat Social Good Summit ini antara pengembeling utamanya adalah Mashable, Yayasan PBB, Ericsson, UNDP, Bill and Melinda Gates Foundation, 92nd Street dan sebagainya. Sebab itu lokasi yang mereka pilih adalah lokasi yang menjadi pilihan-pilihan mereka. Dan dalam Social Good Summit ini juga diadakan seruan kepada masyarakat seluruh dunia. Kalau anda tidak terlibat secara langsung dalam apa yang sudah dipetakkan ini, maka lakukan sidang kemuncak anda sendiri di kampung anda sendiri, di kawasan anda sendiri. Saya masih belum mendapat maklumat sebanyak mana kita membabitkan diri dalam perkara ini. Tetapi saya perlu pergi rehat, Saudara Bishan. Kalau Nabi Bishan tunggu di talian, bila kembali, mau tidak mahu, arus ini sedang berjalan. Walaupun kita semakin mendekati jurang itu, tetapi kita tidak hanya mahu masuk ke lebuh raya itu, kita juga mahu menjadi pengguna lebuh raya itu yang signifikan dalam konteks itu. Jadi, kalau kita bukan pengeluar perkakasan, kalau kita bukan pembuat aplikasi yang paling penting, dan kita tidak boleh mempengaruhi dalam konteks itu, Saudara Azli mengatakan bahawa kita perlu perjuangkan untuk hadir dan wujud sebagai kandungan. Tetapi itu memerlukan bukan saja kanak-kanak di sekolah berfikir tentang perkara ini, tetapi pentadbir, ibu bapa dan sebagainya. Jadi saya ingin memetik fikiran Saudara Norizan sebagai faktor terakhir apabila kembali daripada rehat ini tentang di mana baiknya untuk kita bermula dalam hal ini, kerana kadang-kadang kita tidak perlu bermula daripada A, kita boleh terus masuk ke F dan bergerak ke arah Z. Contohnya itu kita bincangkan selepas ini. Okey, Saudara Norizan, saya ingin terus ke Saudara Norizan, saya akan kembali kepada Azli untuk tutupkan diskusi ini. Saya melihat, kalau kita lihat kalau nak respons kepada apa yang Saudara Kamaru sebutkan tadi. Kalau kita lihat dokumen, umpamanya dua dokumen, kita ambil contoh yang paling mudah. Satu, kalau kita lihat Millennium Development Goals sebagai contoh. 8 perkara digariskan sebagai sesuatu yang asas, tumpuan kepada negara-negara membangun dan negara-negara yang miskin. Kalau kita lihat 8 perkara itu, tidak ada satu pun soal ICT disebut di situ. Tetapi kalau kita melihat sesuatu yang ditujukan kepada negara yang lebih itu, kalau kita lihat WPAY, umpamanya World Program of Action for Youth sebagai contoh, daripada 15 perkara, satu disebutkan soal ICT. Kita melihat bagaimana United Nations sendiri, kalau nak respons kepada apa yang Saudara Kamaru sebutkan tadi, bagaimana United Nations sendiri melihat bahawa kalau sesuatu itu yang dihalalkan kepada negara-negara membangun, kepada negara-negara miskin sebagai contoh, soal ICT, soal social media ini tidak dibahaskan dan dianggap sebagai sesuatu yang seolah-olah bukan hak dan bukan milik mereka. Dan sebab itu saya menyatakan bahawa dalam banyak keadaan sementara saya masih mempertahankan kenyataan saya tadi bahawa jurang itu masih dirapatkan, tetapi dia punya kita masih lagi belum berada dalam level playing field ini ataupun satu padang yang sama rata untuk bersaing. Di Malaysia, kalau kita bercakap, kita beruntung kerana secara umumnya penguasaan bahasa Inggeris yang merupakan bahasa internet itu sendiri
tadi Ya. adalah merupakan suatu yang saya fikir pada tahap yang cukup baik dan dia membolehkan untuk kita participate dan influence ataupun mempengaruhi perbahasan dan perbincangan dalam internet itu. Saya tidak melihat sekadar animasi, mungkin saudara Azli datang daripada background itu melihat itu. Saya sebagai pelajar public policy, pentadbiran awam, saya melihat bahawa dia memberikan ruang kepada kita untuk berpartisipasi dalam soal-soal global, dalam soal-soal yang lebih bersifat sejagat itu. Dan saya fikir ini yang harus kita manfaatkan. Mari tak semestinya kita create content dalam bentuk program, dalam bentuk animasi, dalam bentuk rencana, tetapi to influence apa juga bidang yang kita ada, kita terapkannya. Saudara Norizan kenapa tidak kita terlibat dalam perbahasan, umpamanya saya ambil contoh dalam CNN atau apa saja yang ada di sana untuk berbahas dan memberikan nilai kita dalam perbahasan isu. Sebab itu saudara Norizan kena datang sendiri ke studio. Saya kena potong sekarang kerana saya nak tutup dengan Azli. Tapi nanti saya akan minta saudara Norizan datang dan ceritakan bagaimana kita nak minta orang seperti Duta Amerika ke PBB itu, Susan Rice. Beliau telah gunakan YouTube, Twitter dan Facebook walaupun bercakap tentang kontroversi seperti di Syria dan Libya contohnya. Itu kita tunggu saudara Norizan datang. Dan untuk Azli, saya nak berikan Azli tutup. Terima kasih Norizan. Akhirnya kita bercakap tentang inovasi dan penerimaan kita, mesranya kita pada perubahan. Ya. Sebenarnya pengalaman saya lah. Isu sekarang ni ialah kita boleh datang dengan idea, tapi nak merealisasikan idea tersebut bukan kita saja, kita perlu sokongan. Jadi sokongan di persekitaran. Jadi sokongan persekitaran tu yang mungkin tidak berubah, masih macam dulu. Walaupun diberikan ceramah syarahan berkenaan inovasi, tetapi apa yang berlaku ialah apabila inovasi itu sampai ke depan mereka takut untuk mengambil responsibility untuk merealisasikan inovasi tersebut. Tak pernah diurus takbir kan? Betul. Pengalaman saya sendiri. Sekarang ini, apabila kita cakap berkenaan dengan Twitter, follow us. Cakap dengan Facebook, like us. Alright. Saya punya inovasi sendiri, iaitu kenapa tak dial us? Dah 3 bulan, sukar saya nak berjumpa. Dan walaupun tak berjumpa, sukar untuk ianya jadi satu inovasi yang boleh diterima pakai. Kerana ini tak pernah ada dalam kajian jabatan kami. Itu isu ni sekarang ni ialah. Soalan pertama ialah dah dibuat belum di negara lain. Jika tidak dibuat di negara lain, maksudnya tidak begitu baik. Kerana tidak ada penanda arah. Ya saya. Jadi bayangkan itu kalau saya sendiri menemui jalan buntu begitu, apatah lagi inovasi-inovasi yang lain. Apa yang Azli cakap ni, dia ceritakan saya lama. Tapi kalau kita sudutkan masa, maka jika dulu anda dial nombor, kini anda dial perkataan, nama saya. Tapi cuma perlu letakkan 2 bintang. Tapi itu sukar untuk mendapat kelulusan dan sebagainya kerana tak ada jabatan yang tengok pada nama, dia tengok pada nombor bila telekomunikasi. Kita akan teruskan perbincangan itu hari lain. Terima kasih Azli, beliau Presiden Yayasan Media Sosial juga. Terima kasih kepada anda dan saya akan terus ikuti perbualan terbesar dunia dalam konteks Social Good Summit dan itu saya akan pecahkan dalam bidang-bidang mikro untuk kita bincangkan. Sekian, selamat malam. Terima kasih. Hantarkan pandangan anda sendiri. Ramai begitu giat sekali di media sosial. Hantarkan habis suara ke Facebook dan Twitter dan juga email Awani. Sekian, selamat malam. Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you, Azli. Sama-sama.